Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So hari ini saya sangat gembira sahabat semua kerana OMP Ahli Parlimen Jelutung menghentam kau-kau Ketua Pemuda PAS yang begitu biadab pada pandangan saya apabila membuat tuduhan, apabila menghentam, menyerang Perdana Menteri kita. Dan kita lihat ya satu kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS ini apabila beliau ya membuat kenyataan di luar sana, ya katanya kami bukan banduan yang yang dijatuhkan hukuman meliwat orang, itu antara kenyataan. Walaupun tidak dinyatakan nama Perdana Menteri, tetapi kita tahu siapakah yang ditujukan oleh Ketua Pemuda PAS ini. Hari ini sekali lagi YB Jelutung bangkit untuk menghentam, menempelak Ketua Pemuda PAS ini. Ya, memang benar kalau di luar sana bergegar-gegar mereka berkata-kata, membuat tuduhan, membuat hujah yang biadab dan sebagainya. Tapi apabila di dalam parlimen, kalau jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, ya, pijak semut pun, semut itu sempat lagi melambai-lambai. Hai Ketua Pemuda PAS yang biadab, mungkin itu yang semut itu katakan kepada ahli parlimen Alor-Star ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda apa yang berlaku sebentar tadi di dalam Dewan Rakyat. Ya, agak menghiburkan kita bagaimana ahli parlimen ini, ya, ahli parlimen PAS, Ketua Pemuda PAS ini dihentam, ditempalak oleh YB Jelutung, MP Jelutung ya. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita tonton video ini. Puan Yang Ketua, Yang Berhormat Tasik Gelugur menyentuh mengenai inisiatif kerajaan meningkatkan kebebasan bersuara dan kebebasan media. Kerajaan sentiasa menyokong prinsip kebebasan media dan menjamin hak kebebasan bersuara rakyat menurut Fasal 1A Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan. Usaha menjamin kebebasan media di negara ini adalah antara komitmen kerajaan bagi memastikan proses seimbang adalah lancar dan berkesan. Walau bagaimanapun, kebebasan bersuara bukan bersifat mutlak. Ia perlu dilaksana dengan bertanggungjawab dan beretika, mengambil kira pelbagai budaya dan agama yang mencorakkan masyarakat Malaysia. Keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin kerajaan perpaduan dan memberi lampu hijau kepada ahli-ahli parlimen, ahli-ahli politik, malah juga mahasiswa universiti mengkritik kerajaan dilihat menyuburkan lagi konsep kebebasan bersuara. Namun, kritikan yang diberi harus bersifat membina, disertakan dengan data dan fakta bagi memenuhi semangat mencari serta menegakkan kebenaran dan tidak bersifat menghina, menghasut, provokasi, mencemar nama baik, mencerca agama dan kepercayaan serta menyebarkan fitnah. Menteri. Ya, terima kasih Menteri. Saya setuju sangat dengan pandangan Menteri. Sebabnya kita lihat bahawa aplikasi TikTok ni Menteri, saya bagi satu contoh yang masih saya ingat lagi. Ahli parlimen tu pun ada dalam dewan ni. Jadi saya gunakan kesimpulan. Saya lihat ucapan Yang Berhormat Alor-Star semasa muktamar PAS. Saya bukan bekas banduan. Macam-macam lah dia buat tomahan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan TikTok itu diviralkan. TikTok ucapan Yang Berhormat Alor-Star itu diviralkan. Dengan memakai tengkolok, macam-macam lah tuduhan dibuat. Tuduhan yang menjijikkan. Tapi bila beliau hadir di Dewan Yang Mulia ini, saya lihat lemah lembut beliau memujuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Malahan beliau berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah melawat Alor-Star ketika banjir dengan teruk dan menghulurkan bantuan ketika itu. Jadi ini merupakan satu kesimpulan di mana kita perlu menyekat penggunaan aplikasi TikTok di mana ia boleh digunakan untuk tujuan menghentam pemimpin-pemimpin kita. Terima kasih Menteri. Terima kasih Jelutung. Sebenarnya sejujurnya pandangan Tambun dalam hal ini ialah kalau hujah politik, jawab dengan hujah politik lah. Ya, jadi kalau Alor-Star menghasilkan konten seperti itu, saya harap Jelutung sambut konten tersebut, buat Itu akan sambut bila-bila, Jelutung tunggu saja. Dapat saya balon lah. Macam hari ni. Nah, Timbalan Menteri, saya minta maaf. Saya terkilat. Dah lah tu, Menteri nak jawab ni. Menteri nak jawab, tunggulah. Ini lah sembang je tu. Ini bukan sembang. Menteri saya minta peluang. Sembang, kacau selalu. Bukan. Tunggu. Kalau berani buat tuduhan, berani hadapi. Saya sebagai ahli parlimen backbencher betul-betul terkilan bila saya lihat ucapan Yang Berhormat Alor-Star. Membara-bara. Saya bukan bekas banduan, saya bukan itu, saya bukan ini. Menghantam
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tapi bila jumpa di Dewan ni, bukan main sopan santun tau. Inilah perangai-perangai yang kita Yang perlu Berhormat halang Jelutong. melalui aplikasi TikTok. Baik. Terima Yang kasih, Berhormat Jelutong. Menteri, Inilah tindakan hanya 10 minit hipokrit. lagi. Saya ambil Kalau maklum. berani, Tak, patut tak. bangun di sini. Jelutong, tak mana salahnya Jelutong? Ini betul, Peraturan Mesyuarat 36/12. Orang menteri cakap elok dia pergi kacau. Jadi saya terpaksa pertahan dengan Peraturan Mesyuarat. Ini betul, 36/12 mengelirukan Dewan. Mana ada saya menyebabkan yang disebut oleh Jelutong tu tadi. Yang menimbulkan huru-hara apa semua tu tidak. Ya, Yang Berhormat Alostar, kalau ada apa-apa yang mengelirukan Dewan, sila hantar usul dan kita minta penjelasan daripada Yang Berhormat Jelutong. Tak, Jelutong boleh bercakap pasal apa saya tak boleh bertahan dia. Dia tuduh saya macam-macam tadi. Tak betul macam tu. Saya tak tengok TikTok Yang Berhormat, jadi saya tak tahu apa Ya. yang... Jadi dia pun tak patut bawa benda ni dalam Dewan. Jawab di luar lah. Kalau nak jantan jawab kat luar lah dalam TikTok juga. Kita jawab di sini. Dia pasal Kita dia nak TikTok jantan, dia kita tak ada jawab orang di tengok sini. tu dia bengang lu. Jangan buat Berhormat. tuduhan begitu dan lari. Mana ada Cukuplah Yang Berhormat. Biarlah Yang Berhormat Menteri untuk jawab. Baik, terima kasih. Dah hujung hari ya. Jadi saya ambil maklum ya. Memang kita semua di kalangan kita ahli-ahli yang berhormat. Saya pohon sama ada dalam dewan ataupun luar dewan, kita sentiasa menjadi contoh kepada rakyat. Ya. Jadi dalam tegur menegur, dalam hujah ya, saling berhujah ya. Saya harap kita sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan masyarakat, itu yang pertama. Kedua, kita menjadi contoh. Jadi buruk contoh maka buruklah ya, apa yang dilihat oleh rakyat itulah yang rakyat akan contoh. Ya, jadi saya harap semua mengambil iktibar dan kita sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik insya-Allah. Tujuh Menteri. Jadi saya akan teruskan sedikit lagi mengenai salah satu perkara yang sedang diusahakan ialah mengubal satu rang undang-undang keselamatan dalam talian. Ini Yang Berhormat Menteri yang menjaga undang-undang dan reformasi institusi akan bentang dalam masa terdekat. Itu bukan untuk, sekali lagi, bukan untuk menyekat kebebasan bersuara, tapi dia adalah langkah untuk mengekang aktiviti jenayah di media sosial. Dia seiring dengan Akta Komunikasi dan Multimedia, tapi lebih fokus kepada aspek keselamatan dalam talian, terutama untuk kanak-kanak dan keluarga. Ini akan menjadi fokus. Kerajaan tidak boleh membiarkan penjenayah mengambil kesempatan merosakkan negara, terus melakukan aktiviti jenayah di platform media sosial secara berleluasa tanpa halangan. Masyarakat Malaysia perlu membudayakan kebebasan bersuara yang sihat dan penuh hikmah bagi menjaga kemaslahatan setiap individu dan masyarakat demi menjamin keharmonian negara. Bagi menjawab pertanyaan Yang Berhormat Tasik Glogor mengapa tiada peruntukan khusus bagi Majlis Media Malaysia, saya ingin maklumkan bahawa Kementerian Komunikasi akan memperincikan anggaran peruntukan bagi penubuhan Majlis Media Malaysia melalui satu memorandum Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Dana permulaan ini akan digunakan pakai untuk pengoperasian awal Majlis Media Malaysia sebelum ianya boleh beroperasi dengan dana sendiri. Bagi tujuan ini, Jawatankuasa Pro Tem telah menyediakan plan keuangan jangka masa panjang dengan menyasarkan sumber keuangan dari sumber-sumber lain. Indra Mahkota tak ada. Yang Berhormat Menteri, sikit saja. Saya ucap terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Sebahagian daripada proses untuk kita memastikan kebebasan media terutamanya dalam konteks kebebasan bersuara ialah memastikan kebajikan para wartawan juga dijaga. Saya nak ambil peluang ucap tahniah dan terima kasih kepada Yang Menteri kerana berkali-kali memberikan komen mengenai kebajikan wartawan-wartawan yang ditamatkan kerja mereka. Rakan-rakan dalam industri media maklumkan hampir 200 orang setakat ini telah kehilangan pekerjaan. Dan ada syarikat-syarikat Malaysia Kini, FMT, The Scoop dan sebagainya yang buat VSS secara yang baik. Ada, kata silap saya, ada satu lagi company China Press ke apa tadi. Juga, sorry, kalau saya silap, saya minta maaf. Tapi ada satu lagi yang juga mengumumkan lebih banyak pemberhentian kerja. Tapi dibuat secara bertanggungjawab. Persoalannya ialah kebajikan mereka yang bekerja dalam syarikat The Vibes dan juga Malaysian Insight, TMI.
Ini dengan cerita yang dilaporkan, termasuklah menteri pun ada komen mengenai hal ni. Ada yang KWSP tidak dibayar, SOKSO tidak dibayar, gaji tertunggak. Jadi orang lain kalau sekiranya melakukan perkara ini, pemilik-pemilik perniagaan lain, pemiliknya tu dah kena tahanan sekatan daripada perjalanan dan macam-macam tindakan lain. Tapi pemilik dua-dua syarikat ini nampak gayanya masih bebas ke sana sini, sehingga timbul tuduhan mungkin disebabkan rakan-rakan politik yang membolehkan beliau terselamat. Jadi kenapa ada perbezaan antara nasib orang lain yang buat syarikat yang tidak membayar the compulsory contributions dengan pemilik media ini, terutamanya di dua syarikat tadi? Tasik Lugo, memang dalam 3-4 tahun kebelakangan ini trend yang saya dimaklumkan oleh rakan-rakan dalam media cukup membimbangkan secara umum. Ia melibatkan kesan daripada kehadiran syarikat-syarikat media sosial dengan platform-platform yang berjaya mengumpulkan apa yang disebut sebagai advertising expenditure, ADEX. Saya difahamkan setahun sebelum ini, ADEX, jumlah wang yang dibelanjakan untuk iklan, mencecah 4.5 bilion ringgit untuk sama ada televisyen ataupun akhbar ataupun radio. Malangnya dengan keberadaan platform-platform media sosial, banyak daripada dana yang diperuntuk bagi tujuan pengiklanan oleh syarikat-syarikat swasta telah pergi kepada platform-platform media sosial ini. Dan dikira kemungkinan jumlahnya telah merudum dari 4.5 bilion setahun. Sekarang cuma mencecah 2 bilion. Bermaksud memang bagi semua rakan-rakan dalam bidang media, sama ada penyiaran ataupun akhbar dan sebagainya, semua terkesan. Dan ini adalah trend secara keseluruhan. Kita tidak berhasrat untuk mengambil tindakan seperti Australia ataupun Kanada, di mana berlaku pertembungan yang keras dan tajam antara kerajaan dan syarikat-syarikat media sosial yang memaksa mereka untuk membayar bagi tujuan pengiklanan media. Ada beberapa syarikat seperti Google yang telah mengambil langkah kanan, menghubungi pihak kerajaan, menghubungi syarikat-syarikat media, mengusahakan latihan untuk membolehkan perubahan digital ataupun digital transformation bagi syarikat-syarikat media tersebut. Tapi kita lihat banyak lagi yang mungkin perlu dibantu untuk memastikan para wartawan mempunyai masa depan yang lebih cerah. Realitinya, untuk memastikan kebebasan bersuara dan kebebasan media, kalau ungkapan dalam bahasa Inggerisnya, we want freedom of the press, but the press is not free. Or you can't watch it for free lah. Maksudnya kita kena contribute sikit lah, ya, dengan izin. Jadi di sini saya dalam Dewan Yang Mulia ini memberi teguran keras kepada semua pemilik-pemilik syarikat. Tidak ada konsep mencari perlindungan. Malah dia bukan sekadar beberapa syarikat yang dimaksudkan, ada beberapa yang lain juga. Syarikat yang membuat penyiaran yang berhutang berpuluh ribu, beratus ribu, berjuta pun ada. Jadi dia bukan sekadar... Yang Berhormat Menteri, Puncak Borneo minta pencerahan. Ya, sila. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya takut sebab masa tu dah nak habis. Jadi semasa perbahasan saya ada menyebut mengenai status menara-menara di Parlimen Puncak Borneo, dan banyak juga menara yang telah siap dan beroperasi. Ada selepas ni. Seringkali. Okey, saya tunggu jawapan. Nanti kalau ada saya perlu celahan sikit. Baik, boleh. Jadi tapi saya ambil maklum dan insya-Allah Tasik Logo benda ni dalam saya punya high priority list, insya-Allah. Sempena Deepavali baru-baru ini saya juga ada meminta pihak bernama melalui program Tabung Kasih @Hawana untuk menyantuni beberapa penganut agama Hindu dari kalangan wartawan-wartawan yang terkesan. Jadi insya-Allah kita akan terus berusaha untuk menjamin kebajikan bagi para wartawan. Puncak Borneo dalam perbahasan bangkitkan isu pencerobohan menara telekomunikasi dan vandalisme.
Kerajaan melalui MCMC memandang serius isu tersebut. MCMC dan pihak pemberi perkhidmatan sentiasa bekerjasama dengan penduduk setempat untuk melaporkan sebarang kegiatan yang mencurigakan di lokasi menara komunikasi atau kawasan hotspot bagi mengurangkan risiko kecurian dan vandalisme di tapak menara di samping meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap isu ini. Pemberi perkhidmatan juga telah menjalankan usaha-usaha memperkasa ataupun hardening tapak-tapak menara komunikasi yang berisiko dengan pemasangan kelengkapan anti kecurian dan vandalisme seperti pemasangan sesalo ataupun trunking besi untuk mengelakkan kabel tembaga daripada dipotong dan dicuri. Selain itu, pemasangan pagar dan kunci keselamatan tambahan di ruangan kabinet yang menempatkan peralatan elektronik dan bateri juga turut dilaksanakan bagi melindungi aset tersebut dari dirosak atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Bagi kawasan berisiko tinggi pula, pemasangan peralatan kamera litar tutup CCTV dan kamera sistem penggera turut dilaksana bagi membantu mengurangkan risiko kes kecurian kabel menara dan vandalisme. Penggunaan kabel gentian optik juga berupaya memberikan bandwidth yang lebih tinggi dan tidak mempunyai nilai penjualan semula seperti kabel tembaga. Di samping itu, peralatan di tapak menara komunikasi juga dilengkapi dengan peranti pengesan ataupun sensor yang akan menghantar isyarat kepada pihak pemberi perkhidmatan sekiranya berlaku pencerobohan atau kerosakan kepada sistem pemancar di tapak menara komunikasi. Untuk makluman, sejak tahun 2023 hingga suku kedua 2024, pemberi perkhidmatan telah melakukan... Alright, so itu dia sahabat semua apa yang berlaku ya sebentar tadi dalam Dewan Rakyat. Kena kau betul. Ketua Pemuda PAS ini. Sehingga terdiam dia di sana. Jadi apapun sahabat semua, anda boleh berikan komen pandangan anda sekiranya mau berikan komen dalam ruangan komen. Dan sehingga itu izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa kap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nova Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye. Bateri dan peralatan elektronik.